Ha? Breakfast okey tak? Sedap lah tadi. Boleh lah Sean, nasi mandi. Nasi mandi pagi ni. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Dan selamat berpuasa. Ini dia hari ke berapa? Ada lost count dah hari ni, hari ke berapa puasa. Aduh. Okay, so seperti mana yang sedia maklum, hari ini kita akan membincangkan tentang beberapa program bersama artis-artis program tersebut dan juga telefilm dan drama kita mengenai program dan drama telefilm raya mereka. Bersama kita hari ini adalah Tengku Ismail mewakili telefilm Rinding dan juga Azli Khairi telefilm Saka Viral. Assalamualaikum Tengku dan Azli. Dah on dah? Waalaikumsalam. Oh, kau tak buka video Buka lah video. Kalau tak malu buka lah video. Okay, so Azli boleh kongsikan tak macam mana dengan persiapan raya yang dilakukan ketika PKP ni? Okay, persiapan raya untuk PKP ni agak persiapan raya macam yang lepas juga, cuma berada dalam persiapan yang serba-serbi bersederhana. Adalah orang cakap tak boleh nak pergi pasar, nak pergi nak melapang kambing, lembu pun tak boleh kan. Jadi persiapan tu hanya orang cakap menyediakan keperluan asas untuk hari raya lah. Macam kuih ada lah. Tapi walaupun kita tak boleh nak berziarah ke rumah siapa, tidak-tidaknya bukan dekat rumah. Bila pergerakan terhad. Jadi segala benda yang berkaitan dengan raya semua kita hadkan juga. Jadi macam selain apa ni kita buat persiapan ni kan, macam lepas kita punya PM dah umumkan pergerakan raya kita pun akan jadi terhad nanti. Jadi apa plan Azli sendiri ketika raya nanti? Berziarah macam mana apa semua? Okay, sebenarnya setiap tahun kita akan ke masjid untuk solat air raya, tapi tahun ni hanya di rumah saja. So nanti saya mungkin saya akan buka je mangga grill tu. Tapi kunci di bahagian dalam sebab dah tahu tak ada orang nak datang kan. Sebab adik-beradik saya semua di kampung. Hanya ada mama dengan abah saya je lah kat sini. Jadi memang dah tahu dah letak ke mana. Simple je. Ungku pula macam mana? Persiapan raya dan macam mana dengan raya itu sendiri? Persiapan raya saya rasa seperti biasa juga, sebabnya saya tak ada banyak beza. Even kalau raya tahun lepas-lepas pun saya memang seorang, dan keluarga saya juga jenis minimalis. We don't really celebrate much extravaganza tu benda tu. We never go to that approach. Saya punya raya selalunya ialah pagi raya bersalaman, minta maaf, itu sebagai adat kita. Kemudiannya kita akan bertolak ke Johor Bahru untuk balik raya. Cumanya this year tak boleh balik Johor, so kita balik ke bilik masing-masing mungkin. Saya tak berapa nak pasti. InsyaAllah tengok macam mana. Lepas tu dia punya, dan persiapan raya dari sudut menyediakan kuih tu itu semua standard lah. Saya ada cousin saya memang kaki buat kuih dan kita akan biasa-biasa je beli daripada dia. Dan juga kalau ada rumah yang menjemput, kita mungkin bertanya dulu rumah tu cukup 20 orang ke tak cukup. Kalau tak cukup 20 orang mungkin kita orang datang lah. Kalau dah cukup tu kita orang kata nanti dululah. Tak nak datang beraya kan kena beratur dulu kan. So saya suka the idea of raya ni, dia macam somehow something different for me. Even Ramadan pun memang completely different. I mean I like the vibe, I like the semua benda ni memang ada hikmah dia, cumanya kita mungkin tak nampak lagi. Tapi kita layankan dulu. InsyaAllah. Okey dah tu. Izu pula macam mana? Izu dah masuk kan? Tak apa, mungkin dia belum ready lagi. Ada. Ya. Apa tu? Persiapan raya Macam mana persiapan raya satu. Lepas tu plan beraya nanti. Musim PKP macam mana? Perbezaan sebelum dan selepas lah. Okay. Alright, persiapan raya tahun ni sebenarnya tak adalah persiapan macam sebelum-sebelum ni. Kalau macam sebelum ni baju rayanya banyak pun sebab saya sendiri ada berniaga kurta, ada berniaga baju Melayu juga, so adalah a few baju. So tahun ni memang kita orang sendiri pun memang stuck dengan perniagaan untuk baju, so memang tak buat. Dan
persiapan raya untuk tahun ni memang sangat-sangat orang kata bersederhana saja. Dan kalau ikutkan raya pun, kalau raya sekarang, raya di musim PKP dan raya sebelum ni memang berbeza, memang banyak sangat lah. Kan? Kalau tak kita beraya sakan, pergi sana sini, mak saudara mara, balik kampung. Tapi tahun ni kita semua kena beraya dekat rumah dan boleh beraya dalam daerah yang sama. Which is kalau beraya dekat rumah nenek yang ada dalam daerah yang sama pun still kena 20 orang ke bawah, tak boleh ramai. Pada saya benda ni satu benda yang baru yang kita kena praktikkan dan pada saya tak ada masalah pun. Okey je. Sebab masing-masing semua dah faham, semua dah okey, semua dah memahami dengan wabak apa yang berlaku dekat negara kita ni. Pada Izul tak ada masalah. No problem. Simple. Jadi ketiga-tiga artis kita hari ni memang simple, beraya kat bilik je lah. Ruang tamu. Ruang tamu. Tak apa, yang bujang-bujang je boleh relate dengan apa yang saya cakap. Yang dah kahwin tu, di ruang tamu. Okay, Izu, hantu penunjuk jalan ia adalah satu cerita seram komedi. Jadi macam mana ceritanya? Okay, Izu pegang watak sebagai J dalam cerita hantu penunjuk jalan ni bersama-sama dengan Bella Deli dan juga Faiz Tapau, dan akan bersiaran pada hari kedua. Hari kedua pada pukul 4 petang. Jadi cerita ni memang dia komedi, cerita pasal seorang, watak saya sendiri, saya seorang pemandu e-hailing, bawa kereta, and tiba-tiba dapat satu apps, okey. Dapat satu app yang membawa setiap orang ni pergi ke satu tempat yang berlainan. Okey. Dan kalau cerita semua orang dah tahulah. Bagi kita sudahlah. Tak payah. Tapi dia cerita hantu dan ada komedinya kat situ, and ada pengajaran yang banyak lah ke dalam drama ni. Okey, Syam, Izu sendiri pernah kategorikan diri sendiri tu sebagai seorang yang lawak tak? Saya sendiri? Tak. Saya bukan seorang komedian. Tapi kalau berlakon watak komedi, saya boleh berlakon watak komedi, tapi saya bukan komedian. Kalau saya suruh saya melawak tu macam susah sikit lah. Tapi kalau bagi skrip, kita boleh improvise dengan rakan lakon yang membantu, director yang bagi kita arahan. So benda-benda tu bila digabung sama-sama, insyaAllah jadi lah. InsyaAllah. Boleh lah tu, Islam kot. Dengan mata bengkaknya nampak dalam spek tu. Mana ada? Aduh, Azli pun bawa bukan pula melakonkan cerita seram komedi juga kan? Sama lah. Dia benda yang sama juga macam mana yang Ibu cakap tadi. Dia ada mana boleh sama? Sama tu. Kalau saya cerita benda tu, jadi penonton tak tertunggu-tunggu sangat tau. Sebab dia benda yang lain sikit. Sebab pada saya jarang juga bawa komedi. Jadi bila part of komedi tu, saya banyak nak simpan dulu. Yang mana tahu, yang mana pernah saya share dulu ni sedikit lah. Penonton melanjutkan telemovie pada hari raya pertama jam 4 petang. Itu satu viral. Itu asalkan dia seorang yang sebenarnya dia nak tahu. Jadi perempuan ni masa tolak dia disebabkan dia tak berapa nak have lah orang kata. Okay. Dia berjumpa dengan seorang perempuan So Azli, ni kawan-kawan kita kata suara putus-putus. Jadi ada earphone tak? Cuba pakai earphone. Suara Azli putus-putus tu, nak kena minum air. Pukul 12 pun belum tu. Okay, dengar tak? Dengar. Clear? Clear. Clear. Pecah gerindan telinga tak? Sedap suara kau, Li. Okay, sambung balik. Okay, dia yang mana bila dia dah nak dekat seorang perempuan ni, tetapi di reject atas sebab tak have lah. Okay. Jadi
nak dikatakan nak dijadikan cerita, dia terjumpa dengan seorang perempuan yang nak bunuh diri. Okey. Bukan nak bunuh diri, maksudnya perempuan tu dia ada dua alam. Dua alam. Dia dalam dua alam yang berlainan. Okey, memang dua alam tu. Maafkan saya. Biasalah puasa ni kan dia tak berapa nak berfikir sangat. Apa dah jadi saja. Jadi bila dia terjumpa dengan perempuan ni, pada masa yang sama perempuan tu sebenarnya saka ataupun bukan saka. I see. Dua perwatakan lah yang dilakukan oleh Elvina Muhammad. Datin Elvina Muhammad. Jadi di situ akan berlaku beberapa kejadian yang mana Abang Kaza pun ada dalam tu juga. Abang KHY pun ada juga dalam tu. Jadi Isai pun ada juga dalam tu. Okey. Kalau nak tengok Tok Bomoh yang urban, Isai lah tu. Tok Bomoh urban. Yep. Jadi nama yang itu saya akan hold dulu sebab benda tu nama karakter saya orang itu akan menjadi persoalan. Sebab apa dia ada, macam saya sini pun kita orang ada kontes. Jadi nakkan penonton dekat situ, siapa Azli punya watak sama juga Elvina, sebab kita akan simpan sebab apa di hari raya dah tahu dah memang tak tahu nak ke mana. Jadi saya harap semua duduk depan TV lah. Boleh pergi mana dah pun. Nak pergi ke mana pun, kalau pergi rumah jiran sebelah pun tetap pasang TV. Aduh. Okay. Jadi itulah ada seber sedikit lah mengenai saka viral. Cerita komedi tapi seram dia ada tak sampailah naik bulu rumah, sebab kalau ada naik bulu rumah benda tu kat belakang. Betul. Ada artikel cakap macam tu. Speaking of naik bulu rumah ni, meremang lah orang kata kan. Meremang. Meremang ni berkaitan dengan cerita yang Ungku Ismail lah berlakon tau. Nama cerita ni dalam filem ni adalah Rinding. Rinding yang bermaksud meremang. Betul Ungku? Ya, mana tahu Sebab penat juga fikir Rinding. Jadi teringat lagu Merinding Bulu Rumahku. Boleh ceritakan macam mana cerita telefilm Rinding tu? Okay, ni bukan komedi satu. Kemudian ni cerita heavy. Dan dia konsep cerita ni ialah sama juga, saya tak boleh nak cerita. Sebenarnya dia more to a film noir punya style, which is about investigation. Yang pelakon Ristina, dia sebenarnya sebagai main heroine. Kita ambil heroine lah, perkataan heroine lah, female leading kan. Dan dia sebenarnya baru saja masuk satu college ni dan dia dapat tahu tentang ada seorang student perempuan yang hilang. So dia tiba-tiba somehow dia asyik dapat mimpi premonition tentang budak perempuan tu. So dia investigate, dia cari kenapa budak perempuan tu, mana budak perempuan tu pergi, mati ke hidup lagi ke. Dan saya sebagai kawan dia, saya cuba tolong dia, tapi sebenarnya dalam hati ada niat nak bercinta. So dia bunyi dia begitu je lah, sebabnya dia ada plot twist dia tersendiri. Dan yang mana saya rasa pada hari raya keempat pukul 4 petang tu boleh tengok sendirilah apa jadi sebenarnya cerita dia. It's a very interesting story. Saya suka cerita tu sebab dia sesuatu yang baru dan kita somehow, dia agak heavy tapi kita dapat lightkan dia dari sudut because of kita tak nak terlalu heavy sangat dengan benda-benda yang kadang-kadang orang penat nak tengok. Kadang-kadang bila terlalu heavy, bila banyak sangat scene yang somehow cerita dia heavy tapi dia dibawa secara light juga. Dan pelakon banyaknya budak-budak di FKL. I think it got like two yang terlainnya tak berapa nak kenal sangat. Pengarah dia ialah Feroz Kadir. Boleh check out lah budak tebingnya, dia yang buat budak tebing tu. Ya. Kalau cerita pasal Abang Feroz tu, dia agak teliti lah ceritanya sebenarnya. Betul. Kan? Yeah. Kiranya kalau cerita ni heavy, so adakah Rinding ni adalah sebuah cerita thriller? Thriller lah. You can say it's a thriller lah. Dia sebab yang saya spoiler lah sikit lah, apa. Dia sebenarnya
berkenaan dengan ASMR. ASMR tahu? Dia bunyi yang orang record bunyi air, bunyi brush, bunyi untuk kadang-kadang ada orang suka dengar tau. Kalau you ambil apa-apa benda ke, you ambil sikat ke, crack, you record dengan penuh ketelitian, ada orang suka dengar bunyi tu. Dan dia akan boleh duduk dengar je dekat YouTube ada. So budak perempuan yang mati tu, yang hilang tu, dikatakan suka dengar bunyi situ. Jadi dia investigate bunyi-bunyi ASMR tu. Dia itu yang bunyi-bunyi tu untuk budak perempuan tu mungkin dia suka, tapi untuk Risina dia rasa merinding. Okey. Itulah dia. Sebenarnya untuk saya sendiri pun merinding juga sebenarnya bila dengar bunyi tu. Rinding kan, bukan rendang Dia kadang pasal cerita raya takut nanti orang confuse. Macam ni lah si tu ni, Afil, Hari Metro pun kata sedapnya ASMR makan ketam. Ya, ada orang record ASMR di tengah makan. Yang saya macam okey. Okey, pada Izu Islam. Ya, saya. Okey, selain daripada cerita hantu penunjuk jalan, nanti ada cerita slot Akasia yang baru juga kan untuk Isu. Betul. Nasi kerabu untuk Cik Abid. Nasi kerabu untuk Cik Abeh. Lakonan Bungkus saya dua? bersama. Bungkus Ya? dulu. Bungkus. Tak payah bungkus lah. Ikat tepi je. Nasi pun boleh sekarang ni. Jangan, Nasi. puasa. Jangan. Nasi kerabu untuk Cik Abeh. Sama juga pada hari raya kedua. Akan ditayangkan pada pukul 7 malam. Itu first episode. Setiap Isnin hingga Jumaat. Lakonan saya bersama dengan Elisha Sanda. Ada Isef Fazli Syam. Dan siapa lagi? Ramai lagi. Saya pun lupa dah. Dan diarahkan oleh Haikal Hanifah. Okey. Dan Ayu. Baik. Lama tak jumpa dia. So, kalau ikutkan cerita ni pada saya memang sangat-sangat best sebab dia ada kenegerian sikit. Dia bukan kenegerian lah, dia ada bawa dialek. Dan dalam cerita ni main dialek dia adalah Kelantan dengan Penang. Tapi kita campur lagi dialek-dialek lain yang ada kat dalam Malaysia ni supaya jadi satu drama yang interesting lah. Hari raya ni shoot bila? Soalan daripada Afil, Hari Metro. Siapa? Izu? Tali Raya Hantu Penunjuk Penunjuk Jalan. Shoot tahun lepas Saya pun lupa dah, tahun ni ke tahun lepas? Tahun lepas takut, kalau tahun ni dia mungkin dah akan sekat dengan COVID kot. Takut awal tahun nanti tu. I see. Rasanya Disember. Desember. Disember tahun lepas. Berapa lama tu? Seminggu. Dan filem tak lama. Tadi filem biasanya tak lama. Cuma dia lah sebab cerita hantu kan banyak scene malam lah. Si Azli, macam mana pula? Tali Raya shoot bila ni cerita apa nama tu, Saka Viral. Okey, sebenarnya Saka Viral ni saya pun tak tahu yang benda ni akan keluar pada hari raya. Okay. Sebab masa kita orang shoot tu around Januari. So bila around Januari tu memang shoot memang sama jugalah, banyaknya malam. Sampaikan dekat depan kubur Ampang tu pun kita orang boleh duduk tengah jalan, memang tak ada kereta kat walaupun bukan COVID. Memang tak ada. Tak malam. Sebab depan kubur kan siapa yang nak duduk. Saka je lah, Saka yang viral tu. Hai, jangan. Kan yang mengikut balik rumah. Aduh. Sama juga tempoh penggambaran sama juga seminggu, dan diarahkan oleh Abang Feroslai. Cerita Rinding macam mana pula? Shootnya bila? Rinding dah habis shoot pada end of February. Betul-betul sebelum tu dah start COVID semua. Dan kita lepas lah. Jadi tak ada tersangkut mana-mana pun. Semua berjalan dengan lancar dengan baik, Alhamdulillah. Okay, so kiranya ketiga-tiga artis kita pada hari ni tak pernah lagi tersangkut di tengah-tengah COVID ke apa lagi? Tak ada. Saya shoot yang lain yang sangkut. Yang untuk Saka Viral alhamdulillah lepas. Saka pun tak kena virus. Saya kalau ikutkan akan start shoot pada 20 hari bulan. Tapi kita punya PKP 18 hari bulan. So tak sempat shoot lah. Februari hari tu. Kita boleh teruskan dengan kita punya segmen seterusnya lah. Ada dah soalan. 7.30 dah ke? Bukan, belum kan? Belum. Kau kenapa? Kau jangan jadi Syahri Dah pukul 7 ke belum?
Tak, bila dengar Izu sebut nasi kerabu tadi macam 7.30 ke? Ya. Belum lagi. 12 pun belum. Mulut jangan berair sangat, Azli. Ya Mulut jangan berair Allah, sangat. terasa lamanya. Lain kali jangan sebut nasi kerabu tu. Teringat daging panggang macam alah. Dah sebut pula kan. Nasi kerabu makan dengan budu, kopok, apa pecah-pecah kan. Ha? Gaul sekali, budu lebih sikit. Tak sambal, aku pula berair mulut. Nanti ada pula saya mute pula si Izu ni kan. Okay, Asli alright. dia baru bangun petang. Itu yang tak rasa lama. Tolong sikit. Tiba-tiba rasa lama pula. Tolong sikit. Sekarang ni nak kena set up rambut pun 2 jam. Lah. Mana pukul 6 pagi tadi tak tidur dah lah. Okay, alright. So, tak ada lagi pada media. So, kita tamatkan sesi dengan artis-artis drama kita pada hari ini. Terima kasih Azli Khairi, Izu Islam dan Ungku Ismail. Okay, ada soalan lagi tapi nanti kita akan forward kemudian dan kita akan jawab nanti. Okay, jadi terima kasih kepada anda tiga. Kita boleh move on ke sesi yang seterusnya. Thank you korang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua. Selamat puasa. Ya, selamat puasa. Jadi sebentar tadi kita baru settle dengan Izu Islam, Ungku Ismail dan Azli Khairi untuk Jalan, Rinding dan Saka Viral. So sekarang ni kita nak teruskan dengan 3 lagi artis kita untuk program hiburan kita pada raya nanti, iaitu Awal Asyari, Sean, Lee Jia Eun dan Syuk Saha. Check 1 2, what's up everybody? Ya, okay, itu baju raya dia. Hey, selamat hari raya. Selamat hari raya Sean. Apa khabar kawan-kawan sekalian? Baik, alhamdulillah. And how are you? How's PKP going? Bagus. PKP for me is alright, not too bad. I've been doing a lot of work at home, banyak buat kerja kat rumah je. Boleh lah tak puasa. I pula puasa awal. Untunglah tak puasa, boleh borak banyak-banyak. Okay. Kita bagi chance kat Awal pula. Awal, apa khabar? Khabar baik. Mana semua orang ni? Ada je diorang. Tak pandai lah benda-benda ni. Mana ni? Ya, ada je. Sekejap. Syuk dah masuk belum? Syuk. Syuk tengah breakfast. Syuk tengah breakfast. Janganlah breakfast sekarang Syuk. Aduh. Okay, Sean sendiri Sean dikenali sebagai seorang artis yang versatile lah juga dari segi budaya apa semua. Kongsi Fajai pun celebrate, Aidilfitri pun celebrate, semua mantap je Sean kan. So raya ni apa plan? Hari ni? Tahun ni? Raya ni tak tahu lah, stay kat rumah je kot. Sebab biasanya kalau time raya kan kita pergi rumah kawan, pergi melawat semua kan. Pergi beraya semua, ambil ampau semua. Sekarang dah tak boleh dah. You masih entitled for ampau ke? To some people, kepada mak-mak ataupun makcik-makcik ataupun pakcik yang tertentu saja yang rela bagi lah. Because bila kita dah kerja for Chinese culture kan, for Chinese New Year, bila dah kerja, you dah tak boleh dapat angpau dah. Sepatutnya. Bukan you kena kasih ke? Itu kahwin. Tak kahwin lagi Awal. I'm still bachelor right now. Jangan kahwin dulu tau, jangan kahwin. Pasal I dah plan masa 3 tahun ni. 3 tahun It's a trap. Awal buat pengakuan ke Awal? Taklah. Saja tak nak kasih kahwin dulu, bagi dia enjoy dulu. Yeah, it's a blessing lah. What is a blessing, right? Still young lah. I dah 26 weh. 26? Hey guys. Sedap tak breakfast tadi? Tadi. Breakfast okey tak? Sedap lah tadi. Boleh lah Sean, nasi mandi. Mandi pagi ni. Awal. Ya. Alah buat-buat busy pula dia. Semalam aku shoot yang kau bagi aiskrim. Apa tu? Food Bandar. Oh, okey. 17 bulan ni Sebab tu aku cakap
tak rapat dengan awal, mustahil dia akan bagi makanan kat aku guna Foodpanda. Bulan puasa. Hari raya. Aduh. Okay, welcome Syuk. Penuh di muka. Alright, okay. So kita nak tanya juga soalan persiapan raya kepada Awal dan juga Syuk. Macam mana persiapan raya? Musim PKP ni kan lain sikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Macam mana? Mulakan dulu Awal. Itulah PKP ni dia macam kita masih lagi berada dalam tahap macam confused. Dia macam raya ke tak, boleh ke tak, dia macam kita belum boleh adapt lagi. So melalui orang kata announcement yang PM buat hari tu, rasa-rasanya adalah sedikit kelonggaran. Tetapi kelonggaran pun kita masih lagi tak full force. Orang kata awal ada anak kecil, ada wife, and then family pun ada mak bapak yang kata berumur sikit. Kita takut nak exposekan diri kita kepada kehidupan yang biasa. So aku rasa mungkin kita akan still berkurung juga. It's just that mungkin raya tu pergi rumah mak bapak and pergi rumah mertua. That's it lah. Tak ada orang kata beraya macam selalu tu lah. Kita try raya kat rumah lah kot this time. Yelah, kepada family yang parents dan mertua dekat dengan rumah, senanglah sama daerah apa semua boleh. Betul. Kunjungan. Syuk pula macam mana? Macam Syuk raya tahun ni itulah dia, sebab sebenarnya Syuk tak pernah miss tau balik kampung. Cuma bila dah berkahwin dia dah jadi ada 2 kampung lah. So tahun ni sebenarnya kalau nak ikut giliran Sabah. Okey. Jadi saya rasa lega lah. Silap. Tak, saya bergurau. Tahun ni sebenarnya giliran saya perlu balik ke Sabah. Jadi saya rasa macam ralat lah, bukan lega, ralat. Saya ralat sebab Sabah tu sebenarnya jarang saya balik kampung wife saya. Sebab jauh satu, dan selalunya memang time raya je yang ambil kesempatan. So tahun ni memang beraya dengan family kecil saya, anak saya 2 orang kecil tu, wife saya. Saya tunggu sampai tengok macam mana. Kalau PKPB dah settle 9 hari bulan, kita masih lagi dalam raya, mungkin selepas tu lah kot saya mungkin akan ke Sabah ataupun ke Pulau Pinang, kampung saya. I see. Kiranya untuk Syuk sendiri, dua-dua kampung jauh lah, tak dapat nak beraya rumah lah sini. Jauh, dua-dua kampung saya jauh. Itulah kalau boleh saya try nak cari yang dekat sikit lah. Tunjuk ajar sikit. Dah bersedia untuk menjalani kehidupan dengan norma baru selepas PKP tak? Macam mana tu? Kita mulakan dengan Sean. I'm ready. Norma baru ni, kehidupan kita lepas ni, saya rasa kita kena lebih cautious lah, teliti lah dengan surrounding kita and everything. Everything is macam mana lah, benda bukan dah tukar tau, like the things are not changed, tapi kita kena lagi alert lah on what's happening in our surroundings and like in the things we do. Setiap benda yang kita buat, kita pun dah alert dah sebenarnya. Contoh lah, kita pergi luar, kita kadang-kadang pun alert daripada beragut kan. Kadang kita alert daripada semua orang lah. Like even more lah, kena tambah lagi lah effort kita untuk elakkan benda ni lah. I'm pretty scared to go out still. Saya masih lagi takut to keluar rumah. So saya rasa I'm okay with this life. Saya saja duduk rumah actually. Sebab saya ada family semua, so like it's pretty okay lah. Saya tak boleh bayangkan lah kalau macam orang duduk sorang-sorang tu semua kan. It's quite tough lah actually. Macam yourself content creator lah kan. Apa nama ni, wouldn't it limit your idea? Creativity apa? Okay, macam ni lah, sebab saya baru semalam I sekarang trend TikTok kan, so kita banyak search TikTok video semua kan. So from there kita dapat tengok banyak orang yang kreatif, even creators yang mempunyai company sendiri ataupun creators yang tak ada apa-apa, dia hanya ada kamera dengan phone saja. So even with that right, content yang diorang keluarkan masih lagi gempak tau, ataupun lagi gempak daripada orang yang ada company. Okay. So saya percaya yang keadaan yang kita ada ni bukan limitation lah untuk kita punya creativity. Dia bergantung pada sama ada kita nak kerja keras ataupun tidak lah untuk buat tu. Idea selalu ada, tapi nak buat tu is tiring lah.
Oh, bukan antara rajin dan malas lah gitu. Yeah. It's true. That's why I think lah. So I believe that your creativity tak ada rasa macam blocked or anything. Kita boleh overcome that thing. Contoh kalau kita nak shoot recently apa nama Jananik, Nora Danish, they all did this drama log in kat Instagram dia orang buat. Cara dia orang shoot pun different juga. Dia orang shoot everybody shot is not together tau. So but they shoot dalam keadaan macam rumah. So contoh macam Jananik punya shot you have to face the window. This is away from the window macam tu. So bila masuk editing dia boleh nampak macam tengah shoot kat tempat yang sama lah. So like it's up to their creativity how they want to like overcome this issue lah that we have to stay home kan. So saya percaya dia orang ada jalan lah. Kalau ada there's a will, there's a way lah. Yeah, true. Betul. Okay, awal sendiri macam mana? Ready tak untuk menjalani norma baru hidupan lepas ni? Ready tak ready tu kita kena terpaksa lah, orang kata terpaksa menjalani. Macam semalam awal pergi sempat lari pergi The Curve sekejap sebab saya nak beli printer punya toner. Sebab anak saya sekarang ni pun belajar dekat rumah. So bila dia belajar dekat rumah, cikgu kita tak tahu selama ni yang banyak betul kerja-kerja yang perlu dilakukan oleh cikgu. So bila parents dah jadi cikgu, so setiap hari cikgu akan hantar tau dekat group all the homeworks and everything. So kita orang print and kasih dia buat kerja tu sampai toner pun habis. So sempat semalam saya pergi ke The Curve, pergi lari pergi beli toner juga. Tapi walaupun dapat keluar, walaupun kita dapat pergi ke shopping mall, tapi keadaan dia tak sama tau. Dia macam jadi sangat hassle. Kena tulis nama, kena tulis IC, kena tulis nombor telefon. Lepas tu kita sebagai selebriti, kita tak nak nombor kita expose kat orang dan sebagainya. Tapi tak nak kita kena tulis juga. Lepas tu belakang kita ada orang tengok kan. Benda-benda macam tu macam our privacy and also our personal punya contact number, email semua tu dah expose. So bagi awam macam that's you nak tulis nombor salah pun, you nak tulis email lain pun tak boleh because they need to trace you back kan kalau apa-apa jadi kan. So bagi awam macam even though kita boleh menjalani kehidupan seperti biasa tetapi tak sama sebab everywhere you go, masuk mall pun kena scan. Lepas tu bila dah masuk dalam mall tu, dalam kedai-kedai you nak pergi tu pun kena scan, kena tulis nama. So macam Awak dengan Syah, ya walaupun kita dapat pergi mall tapi keadaan tu tak sama. Dia macam Allah susahnya. Kalau nak masuk Harvey Norman semalam tu nak beli printer tu beratur dalam 20 minit dekat luar tu. Sebelum dapat masuk beli printer. Padahal beli printer tu dalam 3-4 minit dah settle tapi nak beratur tu panjang kan. So orang rasa macam kehidupan ni walaupun orang kata dah bebas sedikit tetapi dia masih lagi ada benda-benda yang kita kena patuhi dan it's not gonna be the same lah. And then semua orang kalau kita terlupa bawa mask tak boleh masuk kedai. Ada satu hari tu saya nak pergi beli makan. Saya pergi sampai ke kedai tu dia kata if you don't have mask you cannot enter. So tak boleh beli. So banyak benda-benda yang kita nak kena biasakan. So sekarang ni mask, sanitizer and also benda-benda macam gloves ke apa ke dah jadi macam satu essential. Macam jadi kunci kereta dengan handphone. Nak keluar je kena ada benda tu dengan kita. So kena adapt benda tu insyaAllah lah kalau kata kita harap-harap tak berpanjangan lah benda-benda macam ni sebab it really take a toll on us sebenarnya. Betul. No doubt about that. Okay, Syuk sendiri macam mana? Norma baru, norma kehidupan baru lepas ni. Macam Syuk pun sama macam apa yang Syuk cakap, sama macam apa yang awal cakap juga. Cuma norma baru yang Syuk terasa ni lebih kepada kita punya adab orang Melayu kita. Sebab selalunya kita orang Melayu kita ni bila kita berjumpa mesti kita bersalam kan. Betul. Jadi sekarang ni bila berjumpa tambah-tambah orang bila macam iyalah tegur kita, "Hai Syuk, diorang nak salam." Jadi bila kita macam letak tangan kat dada tu kita terasa macam biadab ke aku ni buat macam ni kan. Orang ajar ke tapi benda tu memang perlu. Ya. Benda tu memang perlu dan bila kita buat macam tu lama-kelamaan dia orang pun macam kan oh ya. Jadi sebenarnya benda tu kita kena biasakan. Pada Syuk benda tu lah yang rasa sedikit janggal. Kita okey lagi Syuk sebab kita ni yang muda-muda macam awak buat rakaman Melodi Raya hari Ahad itu. Datuk Nash dengan Datuk Yusof Aslam. Dia tanya macam dia jumpa kita itu biasalah orang tu bila nampak kita dia macam terus hulur tangan kan. So bila hulur tangan tahu macam nak tak nak macam macam mana kita nak buat kan? Aduh. Tak nak reject. Tak boleh reject kan? Reject kan rasa macam alamak. Okay, kita boleh borak pasal program pula lah. Okay, kita mula dengan Sean dengan Syuk lah.
I Can See Your Voice yang ditaja oleh Oppo Voice Malaysia Season 3 ni kita ada edisi raya. Jadi cerita sikit apa yang kelainan raya ni dengan I Can See Your Voice Malaysia yang biasa. Sean. Syukri. Aduh. Itulah kelainan dia. Kami akan panggil nama kami sendiri. Untuk siapa nak jawab dulu. I Can See Your Voice raya. Okay. Okay, saya rasa Syukri ada sesuatu nak cakap ni. Dia cepatlah sebenarnya. Syukri. Okey, baiklah awal. Sebelum awal caras job kita, Sean. I Can See Your Voice raya ni kelainan dia sikit ialah kita akan dapat nampak kami semua memakai baju raya. Okay. Selalunya I Can See Your Voice semuanya nak K-pop je, sampai rambut saya pun di K-popkannya sekali. Ya. Tapi kali ni semua pakai baju raya, lepas tu yang peserta pun semua pakai baju raya. Dan kita punya guest penyanyi adalah seorang legend. Kan John? Ya, sebenarnya I dah lupa lah kejadian hari tu. Ramlah. Kita bisik je. Jangan kuat-kuat. Ramlah Ram. Yes, I Can See Your Voice raya punya the setup is memang lain lah. So I think episod tu akan rasa macam gempak. Kita akan rasa kita tengah beraya kat rumah bila kita tengok episod tu. Cik. Betul. Tak tipu. Tanyalah awal tahu ke? Awal tak tahu. Itu benda Dua paling kali penting datang. sekali kau lupa. Mana? The best for last lah. Dia saya datang bawa bini lagi kali ni. Ya, Awal dengan Syah jadi salah satu dia punya apa namanya penyiasat. So memang susah lah sebenarnya bila kita nak memperbodohkan Ramlah Ram sebab orang tu dah menyanyi bertahun-tahun. Memperbodohkan. Kita kat dalam tu macam nak kata alah Kak Ramlah dia ni bukan penyanyi ni, dia sebenarnya tipu, tapi orang kata penyanyi-penyanyi ni memang hebat lah. Yeah. Menarik. Dia sama dengan Kami cuma rasa risau tau sebab awal dah 2 kali datang. Dia macam datang Ricky set shooting. Jadi kami rasa takut, kami insecure sebab awal pernah ada rekod dah caras job. Kau tak baik tau. Bulan-bulan puasa ni dah tak minta maaf. Okey, minta maaf awal. Tapi aku tak boleh cakap Korea, aku tak erti. Oh. So mungkin tak lah. Okey, jadi macam mana bekerjasama dengan Kak Ramlah Ram tu sendiri? Best tak? Adakah dia macam mana cepat pick up ke jalan game tu sendiri? Dia faham ke game tu? Quite fast. Dia cepat juga sebab dia otai dia kalau you letak dia orang kat mana-mana dia orang boleh survive lah. Itu kelebihan dia orang lah. Dia orang punya experience will beat you anytime lah. Betul lah. Okey. Awal sendiri. Awal raya ni ada 2 program yang awal kendalikan, iaitu Havoc Nak Raya dan juga Melodi Raya. Havoc di Raya tu ditaja oleh Food Panda. Buat tentang semua. Okay, so Havoc Nak Raya tu pasal apa awal? Havoc Nak Raya ni kalau kita tengok dulu-dulu TV3 ni memang sinonim dengan satu cerita malam raya, iaitu Sampaikan Aidilfitri kan. So Sampaikan Aidilfitri tu bagi awal memang satu program yang legend lah. Kalau tak tengok program tu malam raya, memang mood raya tu memang tak ada, drop terus kan. Sebab masa tu lah kita sambil gantung langsir, sambil kita nak buat ketupat, nak buat apa tu, kita tengok artis-artis kita pakai baju cantik. Saya pun sebenarnya membesar dengan program macam tu. Bila malam-malam raya tu masukkan kuih dalam balam mak semua kan. Lepas tu tengok program Sampaikan tu, artis perform. Lepas tu baca kad raya masa tu. So tahun ni walaupun kita orang kata dalam PKP dan sebagainya, kita ada satu program yang seakan-akan dengan program Sampaikan tu, nama dia Havoc Nak Raya, di mana kita tampilkan artis-artis datang ke studio, tapi semuanya pre-recorded. Maksudnya kita akan record pada 17 bulan ni.
artis datang dan artis akan buat persembahan dan kita akan berborak dengan diorang macam mana persiapan raya, macam mana apa kelainan raya PKP kali ini. Dan rancangan ini ditaja oleh Foodpanda, jadi kita secara tak langsung kepada artis-artis yang kita buat video call macam sekarang kan, ada artis yang kita record video call tu, kita nak bagi sambutan suasana raya tu kat diorang, kita akan hantar makanan dekat diorang. So sambil-sambil diorang macam berborak dengan kita, masa recording tu diorang akan dapat makanan-makanan yang dihantar oleh Foodpanda dan akan dapat makan sama-sama dengan kita sambil kita live dekat application Zoom ataupun Google Meet. So daripada situ idea tu timbul untuk orang kata walaupun kita tak dapat beraya bersama dan celebrate macam selalu, kita masih lagi dapat orang kata kekalkan mood raya tu walaupun ada dekat rumah masing-masing. Oh, okey. So, awal bergandingan dengan Syari Al-Haddad. So satu program yang orang rasa kena tengok lah malam raya untuk naikkan suasana raya kat rumah tu. Memang heboh lah kalau ada Syari kat situ. Memang heboh lah. So kiranya penghantaran makanan Foodpanda ni adalah dibuat pada masa yang sama, secara live dekat artis yang you all call tu. Ada yang akan dibuat secara live, ada juga yang kita dah pre-record dulu. Macam Syuk kata tadi, Syuk tengah record dah Syuk? Saya tak tahulah, saya minta dia orang buat live. Oh. Lepas tu? Rahsia lah, kena tengok malam tu lah. Tapi kita orang tak record. Kalau kita orang tak record malam, maksudnya kau nak buka puasa lah. Saya akan terus makan lah. Saya akan menganggap bahawa tu hari raya lah. Aduh. Okay, Melodi Raya punya recording dah siap awal? Melodi Raya kita dah buat 3 minggu tu turut. Maksudnya Ahad lepas, Ahad sebelum itu dengan Ahad yang sebelum tu lagi. Maksudnya dah 3 kali. Tapi kita terpaksa pecah-pecahkan di mana minggu pertama recording tu semua artis datang buat recording persembahan saja. Maksudnya tak ada host kat situ. So Dayang Faiza datang, Hil Husaini datang, Ziana Zain, semua artis yang datang buat persembahan tapi dia orang datang nyanyi je. Okey. Lepas tu untuk raya, untuk minggu yang kedua tu baru ada Awal dengan Jana di mana kita pura-pura. Dia susah tau, dia macam kita takkan nak panggil artis tu datang lagi. So benda tu dibuat di mana masa kita orang tak ada, artis tu ada tapi artis tu dah ditanyakan soalan. Tapi masa recording kita orang tu kita kena pura-pura macam tanya Kak Ziana, macam mana persiapan raya tahun ni? Nanti kamera tu akan pan Kak Ziana, Ziana jawab. So dia sebenarnya tak ada interaction antara host dengan artis tu, tapi nanti dalam editing dia akan buat seolah-olah artis tu ada kat situ. Macam itulah. So masa recording tu Awal dengan Jana banyak kena buat benda-benda yang awkward lah, macam kena angguk. Kita record tapi orang macam angguk happy, macam terkejut. So banyak reaction shot yang kita kena buat. Macam apa kena buat ni? Rupanya bila dia nak patch ke nanti nampak macam bila Ziana Zain buat lawak kita orang gelak. So kita kena record gelak tu saja. Nampak macam live interaction tu lah. Nampak macam live interaction. Lepas tu kalau persembahan dia kata okey korang kena menari ikut persembahan tu, kita orang dah menari lah tapi dia tak pasang persembahan tu kat situ. So semua dia orang komplain, dia kata korang ni menari tak ikut beat lah, lagu tu sedih tiba-tiba korang macam happy-happy. So macam sangat susah lah benda tu. So ni cabar editor lah. Dan cabaran untuk korang lah untuk berlakon dengan Jengin. Ya, kena buat ikut macam monolog seorang-seorang. Okey. Mencabar lah rasanya. Ni antara cabaran ataupun limitation PKP lah sebenarnya. So korang buat recording secara berasingan. Berasingan. Ya. Cabaran yang sama ke yang Sean dan Syuk hadapi? Untuk I Can See Your Voice tak ada. So itu sebab itu kita dia masa PKP baru start tau actually. Itu baru start kan masa tu? PKP baru start. Kita tak strict sangat ni. So kita dah tak, hari tu ada audience ke awal? Tak ada. Tak ada audience. Tak ada kan? Sebab diorang dah stop diorang untuk masuk, so like to limit the people in the studio lah. So kita tak ada halangan yang kita kena berlakon. Kalau I Can See Your Voice kita kena berlakon untuk shot kita saja awkward juga. Jadi kita dah tanya soalan kan. Betul. Tak soal semua. Aduh, betul. Okay, so ucapan daripada ketiga-tiga artis kita hari ni boleh dimulakan dengan Syawal. Syawal ke? Awal. Dia bulan Syawal. Boleh, tapi Syah kat atas lah. Bulan Syawal. Syah kat atas nak Syah ke?
Okey, awak nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua yang mengenali saya dan juga keluarga saya. Musim PKP ni satu ujian buat kita, tapi orang kata kita perlu meraihkan juga hari kemenangan kita di mana kita berjaya menempuhi ibadah puasa dan juga orang kata berjaya untuk mengkuarantinkan diri kita selama inilah. Dan sambil-sambil kita raya PKP tu, jangan lupa untuk saksikan Heboh Nak Raya pada jam 9 malam raya pada tanggal 23 hari bulan ni. Lepas tu esoknya kita ada melodi raya pada pukul 12 tengah hari sampai 1:30. Lepas tu awal akan muncul juga dalam I Can See Your Voice Malaysia Raya bersama Sean dan juga Syuk, dan juga minggu hadapannya hari Ahad ada melodi raya episod yang kedua. So selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Okay, thank you Awal. So kira banyak jugalah wajah Awal menghiasi kaca TV 3 Boleh ni. lah, itu je yang boleh kita ni berkat-berkat kita cara sana sini ya Syuk Slowly but surely. Kau tak baik lah, dia orang nak buat macam mana, dah orang tu tak nak. Tak ada Awal, bergurau. Okay, Syuk, ucapan. Okey, saya terlebih dulu nak ucapkan selamat Hari Raya dan minta maaf pada Awal Asy'ari sebab saya kata dia caras. Kau tunggu nanti mana producer punya number? Aduh, dia betul-betul nak buat. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, dan itulah, jangan lupa untuk peminat-peminat I Can See Your Voice, sebab kita dah rekod satu untuk special punya episod yang memang ada Awal sekali, ada Syah sekali, lepas tu ada Ram, dan episod tu macam yang Sean cakap, memang korang akan terasa macam yes, special kita buat untuk Raya. So boleh lock date korang Raya ke-8 9 malam TV3 untuk I Can See Your Voice Malaysia Raya. Alright, thank you Syuk. Okay, so Sean, ucapan Raya from you pula. Ucapan Raya kepada kawan-kawan Muslim saya, selamat berpuasa dan selamat Hari Raya in advance. Semoga korang dapat menjalani this holy month dengan sepenuhnya, dan remember there's always brighter days ahead. Thank you guys, and maaf zahir dan batin. Take care. Cool, alright, thank you guys. Okay, jadi rasanya tak ada lagi soalan daripada media, jadi kita boleh tamatkan sesi kita pada hari ini. Jadi thank you so much Awal, Sean dan Syuk. Terima kasih semua, selamat berpuasa. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan media semua, selamat puasa juga. Selamat puasa dan selamat Hari Raya semua. Hari Raya. Okay. Dan jangan lupa pada rakan media untuk saksikan episod Akhir Gadis Bukan Biasa pada raya pertama nanti akan siap. Sebelum sambung cerita Izu Islam nanti. Cerita nasi kerabu untuk Cik Abel. Jadi gunakan hashtag Selusi Kelas sebenarnya kempen raya kita pada hari ini, tahun ini, dan terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami.